silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini Biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu daripada subuh tadi, masya-Allah. Juga yang saya hormati lagi saya kasihi Safu Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniyati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindui, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan berdoa ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu lagi dalam pengajian kita melalui buku Biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 minggu tak dapat bersiaran. Alhamdulillah Allah berikan keizinan pada saya untuk menaikkan ibadah umrah Maulidur Rasul. Banyak tempat lah yang kita lawati yang tidak biasa, tempat yang jarang dibawa oleh mutawif kita sebab dia terbatas, dia tak ada ramai kan. Kita pergi, kalau kita tahu telaga Hizik dan telaga apa umpamanya, banyak sebenarnya telaga-telaga yang masih ada di sekitar Madinah. Dan juga kalau kita pergi ke Badar tu mungkin kita tak singgah maqam Ubaidah bin Al-Harith yang balik daripada peperangan Badar tu. Dia cedera parah dan dia meninggal dalam perjalanan. Kita sempat menziarahi makamnya di dekat-dekat dengan Madinah, dalam perjalanan balik daripada Badar. Badar ni 159 km daripada Madinah, jauh. Okey, bayangkan Nabi SAW dengan kelengkapan senjata tak ada, dengan unta yang sangat sedikit, 70 ekor unta yang ditunggang secara bergila-gila, 3 orang untuk seekor unta kan, menuju ke Badar. Kita bayangkan macam Badar ni macam Uhud, dekat dengan Uhud je. Okey, keluar jalan kaki dah sampai tak. Kalaulah 159 km jalan kaki, masya-Allah. Kalau kita sehari semalam pun sampai kot. Allah alam kan. Okey.
Itulah pengorbanan. Dan daripada situlah sebenarnya yang paling besar sekali. Sebab Nabi pun doa kan. Sehingga tinggi tangan Nabi berdoa dan jatuh lidah Nabi SAW. Nabi kata, kalau kamu tidak memenangkan kami hari ini, wahai Allah, tidak akan ada lagi orang yang menyebut namamu selepas ini. Bermaksud apa? Bermaksud Badar ni satu perkara yang besar sebenarnya. Satu perkara yang penting. Badar ni satu perkara yang penting. Sebab itu banyak kita sebut Badar. Dan Nabi SAW memang menjamin orang-orang Badar ni kalau dia buat dosa pun Allah dah ampun dah. Dalam hadis Nabi sebut Allah dah jamin untuk mereka syurga. Walaupun mereka ni buat salah ke, buat apa ke. Kan ada satu kisah yang seorang sahabat, dia pernah sama-sama terlibat dalam Badar. Dia terbocorkan rahsia Nabi SAW. Surat tu terbocor. Lalu Sayyidina Umar nak bunuh dia. Sebab yalah, satu benda besar dia buat. Dia menyebabkan strategi Nabi SAW gagal sampai terbocor rahsia kan. Sayyidina Umar nak bunuh dah. Tapi Nabi larang Umar kerana Allah telah mengampunkan dosa ahli Badar. Allah telah mengampunkan dosa ahli Badar. Sebab apa Allah angkat ahli Badar sampai macam tu sekali? Tidak pada peperangan-peperangan lain. Sebab Badar ni merupakan bukan permulaan, tetapi Badar ni menjadi titik penting. Kalau kalah dalam perang Badar, saya tidak ada lagi makhluk yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Islam takkan sampai pada tangan kita. Kan. Jadi Badar tu satu perkara yang besar. Kalau ada rezeki nanti insya-Allah, saya doakanlah semua yang ada dalam grup Gema Nur Iman ni. Semoga kita nak buat nak buat trip ke umrah insya-Allah. Gema Nur Iman anjurkan kita pergi ke tempat-tempat ini insya-Allah. Saya setia untuk membantu menerangkan tentang sejarah-sejarah insya-Allah. Nanti kita susun, nanti Kak Ros nanti kita susun insya-Allah untuk Gema Nur Iman. Kita bawa lah asatizah kita ramai kan. Syairin ada kan. Boleh bantu kita insya-Allah untuk ni perjalanan dan menerangkan banyak perkara insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung melalui buku biografi agung Rasulullah SAW, iaitu orang-orang di sekeliling Rasulullah SAW di kalangan wanita. Sebenarnya dia satu buku yang tebal. Tajuk dia adalah An-Nisa Haular Rasul. Wanita di sekeliling Rasulullah SAW. An-Nisa Haular Rasul. Sebelum ni kita bincang tentang Ar-Rijal Haular Rasul. Ni An-Nisa Haular Rasul. Okey. Yang pertama sekali adalah yang tak perlu kita bincang dan ma'ruf dah, banyak kali dah kita bincang adalah isteri-isteri dan anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Isteri kita pernah bincang pada awal bab kita bincang tentang isteri-isteri dan anak-anak serta cucu-cucu Rasulullah SAW. Itu adalah orang wanita atau wanita di sekeliling Rasulullah SAW. Cuma hari ini kita nak fokus pada beberapa sahabiat, dipanggil sahabiat. Sahabat lelaki, sahabiat ni wanita lah. Sahabat Nabi SAW di kalangan wanita yang banyak membantu Nabi SAW. Surat 123. Okey. InsyaAllah surat 123. Kita masuk yang pertama adalah Arwa binti Abdul Muttalib. Arwa binti Abdul Muttalib. Dia adalah ibu saudara Nabi SAW. Arwa ni dia adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah. Adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah. Okey. Dia tak ramai adik-beradik seibu sebapa dengan Rasul dengan Nabi SAW, dengan ayah Nabi. Ada yang Allahumma salli. Contohnya selepas tu nanti kita akan bincang Safiyah. Binti Abdul Muttalib tu adik-beradik seibu sebapa dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dengan ayah Nabi SAW, Abdullah, dia sebapa saja, tidak seibu. Ibu kepada Abdullah adalah Fatimah binti Amru atau Fatimah binti Umar. Kalau ibu kepada Sayyidina Hamzah adalah Halah, yang namanya Halah. Ha alif lam tamarbutah, Halah. Kalau ibu kepada
Abu Lahab, Abu Lahab sebapa sahaja dengan Abdullah, bukan seibu sebapa, sebab nama ibu dia Lubnah. Lubnah. Dia lain. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nama sebenarnya adalah arwah, bukan arwah yang kalau meninggal dunia arwah kan. Dia arwah. Arwah ni maksudnya adalah menyegarkan dalam bahasa Arab. Menyegarkan. Arwah menyegarkan ataupun mendamaikan. Okey. Kemudian apa lagi arwah ni? Memuaskan seseorang tu. Kalau minum kita puas minum. Arwah, tu maksudnya arwah. Okey. Binti Abdul Muttalib atau nama betulnya Syaibatul Hamdi bin Hashim atau nama betulnya Amru bin Abdul Manaf. Okey. Beliau merupakan ibu saudara Nabi SAW. Beliau merupakan seorang penyair yang hebat di zaman Nabi SAW. Bila kita bicara tentang dia adalah seorang penyair yang hebat di zaman Nabi SAW, bermaksud dia berdakwah dengan syair. Dia berdakwah dengan syair. Okey. Dia adalah makcik yang selalu melindungi dan menjaga Nabi SAW. Dia selalu berada di belakang Rasulullah SAW. Dia masuk Islam di rumah Al-Arqam bi Abi Arqam. Kat mana rumah Al-Arqam bi Abi Arqam? Dekat Bukit Sofa, di kaki Bukit Sofa. Tempat kita nak memulakan sa'i tu, Sofa wal Marwah. Di kaki Bukit Sofa itulah tapak rumah Allahumma salli tapak rumah Al-Arqam bi Abi Arqam. Hebatnya Al-Arqam bi Abi Arqam ni, dia antara orang yang awal masuk Islam. Okey. Kenapa Nabi pilih rumah Al-Arqam bi Abi Arqam? Ini strategi Nabi SAW. Strategi Nabi. Sebab itu bila sebut pasal gunung, pasal bukit, Islam ni dan agama Allah ni dia sinonim dengan bukit dan gunung. Kalau Nabi Musa AS, dia bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di Tursina, Jabal Musa, bukit Tursina. Okey. Kalau bahtera Nabi Nuh AS, dia terdampar di mana? Ataupun di berlabur di mana? Di Bukit Judi. Bukit Judi. Okey. Sebab itu permulaan Islam bermula daripada mana? Jabal Nur. Sebab itulah dinamakan Jabal itu dengan Jabal Nur, cahaya. Sebab cahaya Islam bermula daripada bukit ini. Asal usul nama bukit ini, nama asalnya sebelum dipopularkan dengan nama Jabal Nur adalah Jabal Hira. Sesuai dengan Gua Hira. Jadi Gua Hira yang terdapat di atas Bukit Hira. Tapi kenapa dia tukar kepada Nur? Sebab Nur tu cahaya. Jadi Allahumma salli cahaya Islam bersinar daripada bukit ini, sebab itu dipanggil Jabal Nur. Jabal Nur. Okey, tu. Jadi rupanya Al-Arqam ni dia Bani Al-Makhzumi tau. Dia satu bani yang apa nama? Bermusuhan dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Jadi kalau rumah dia kena serbu dengan orang-orang Quraisy, Puak Al-Makhzumi ni akan balas dendam lah. Sebab dia ni daripada Bani Al-Makhzumi. Dari Bani Al-Makhzumi. Strategi nampak Nabi gunakan kesempatan tu. Bila orang Al-Makhzumi dia sering bergaduh, sering bertelaga, sering berperang dengan Quraisy ni. Jadi dia ambil rumah Al-Arqam bi Abi Arqam. Itu strategi Nabi SAW. Kemudian Al-Arqam bi Abi Arqam ni waktu dia masuk Islam umurnya baru 16 tahun. Jadi pada masyarakat Arab ni 16 ni ialah dia masih muda remaja kan. Jadi tak mungkinlah anak muda sanggup berkorban macam tu untuk rumahnya ni. Sebab itu walaupun Al-Arqam bi Abi Arqam ni rumahnya dekat Bukit Sofa, dekat sangat dengan rumah Abu Jahal. Rumah Abu Jahal tu dekat Tandas tu Tandas. Kawasan Tandas tu rumah Abu Jahal. Okey. Allahumma salli jadi Sofa Marwah 440 meter je. 440 meter. Okey. 440 meter. Sekali pergi tu 440 meter. Jadi Allahumma salli
440 meter, tak sampai setengah kilometer dah sampai dah rumah Abu Jahal kan. Takkan Abu Jahal tak boleh hidup benda tu. Dia strategi Nabi SAW. Jadi Arwah bin Abdul Muttalib dia dia masuk Islam, awal-awal dia masuk Islam di rumah Al-Alqam bin Abi Alqam. Okey. Kemudian dia ikut berhijrah ke Madinah. Okey. Apa kehebatan Arwah ni? Dia seorang penyair yang hebat. Jadi dia sering memberikan syair, memuji Nabi SAW, berdakwah dengan syair, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan sebab syair itu ramai yang tertarik dan masuk Islam, ramai tertarik pada masuk Islam. Dan Arwah binti Abdul Muttalib, dia wafat pada tahun ke-15 Hijrah. Tahun ke-15 Hijrah, tahun itu juga adalah tahun yang diperkenalkan kalender Islam tu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Itulah sedikit siapa Arwah binti Abdul Muttalib. Arwah alif ra waw, ya yang ya maksurah, alif maksurah yang tak ada titik tu. Arwah, tu bukan arwah. Arwah ni jamak kepada roh. Kalau satu roh dia panggil roh. Kalau banyak roh dia panggil arwah. Kali kenduri arwah seorang aja. Kan? Yang sebetulnya macam mana? Kalau seorang kita panggil roh. Kalau banyak lebih 3 orang barulah kita panggil arwah kan. Jadi kalau seorang yang meninggal, satu malam tu buat kenduri apa nama dia? Kenduri roh. Kalau kenduri roh rasa tak ada orang datang kot. Cuba jemput malam ni, kita ada kenduri roh. Ni pemujaan roh ke apa ni kan? Kenduri roh. Okey. Tak apalah, walaupun arwah tu untuk 3 orang kan. Kita seorang pun kita panggil arwah jugalah. Sebab kalau tukar betul-betul, okey, pening kepala kita nanti. Baik-baik nak masak dah banyak dah, ajak orang kenduri malam ni. Suruh tahlil kan. Tak ada orang datang sebab iklan kita adalah jemput tuan-tuan semua untuk hadir ke rumah Malaysia sekian kerana ada majlis kenduri roh. Kenduri roh. Tapi kalau kita baca tahlil kan, Susan ila ruhil marhum, nampak Susan ila ruh almarhum. Sebab betul kan, roh kan. Tapi tak apalah, kalau tukar nanti roh, arwah kepada roh nanti jadi pening kepala. Okay, tiba-tiba orang tu telah meninggal dunia, betulkan yang biasa. Ni tak boleh betulkan ni. Kalau betulkan jadi pening masyarakat kita. Okay, betulkan yang biasa. Kalau tu kau cuba tukar. Okay. Kita apa nama? Yang tu apa? Kita perkenalkan seorang contohnya. Kita selalu sebut arwah. Contohnya arwah Ali bin Abu kan? Arwah Ali. Ni rumah arwah Ali bin Abu kan? Tapi dia kata, ini rumah roh Ali bin Abu kan? Oh, bertempiaran orang lari ni. Kan? Itu ada istilah yang kita boleh tukar. Walaupun dia salah, tak apalah sebab kita ni bahasa Melayu kan. Itulah disebut. Okay, InsyaAllah tentang tu. Okay, selesai. Arwah binti Abdul Muttalib. Kalau dalam hadis Nabi SAW, dalam bab minuman, Nabi kata, disebut bahawa iza syariba, bila Nabi SAW minum, ya tanaffatu thalathat, Nabi akan bernafas 3 kali fi kulli ina, pada setiap satu bekas tu. Okey. Katakan Nabi SAW, fa innahu, sesungguhnya dia itu amra wa arwah. Amra maksudnya menyihatkan tubuh badan. Okey, wa arwah. Wa arwah ni memuaskan seorang tu minum. Jadi arwah ni maksudnya adalah menyegarkan, memuaskan. Okey, itulah sebut tentang tu insya-Allah. Okey. Yang kedua kita bincang hari ini adalah Sofia. Dia bukan Safia, bukan Safi. Sod fa. Ya ada tasydid atasnya. Kemudian tamar buta. Sofia, sod fa ya tamar buta. Sofi ni maksudnya lembut. Sofi juga kita boleh masukkan dengan bulu-bulu binatang tu sofi. Kan? Sofiyah. Bukan Safiyah. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Nama sebenarnya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf.
Beliau merupakan ibu saudara kepada Rasulullah SAW. Pendapat yang sahih, dia adalah adik-beradik seibu sebapa dengan Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi SAW yang syahid dalam peperangan Uhud. Okay. Beliau juga adalah ibu kepada Zubair bin Awam. InsyaAllah. Zubair bin Awam siapa pula? Zubair bin Awam adalah suami kepada Asma binti Abu Bakar. Ayah kepada Abdullah bin Zubair. Kan? Menantu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia adalah ibu kepada Zubair bin Awam. Sebab itulah Nabi SAW, kalau kita lihat Umar kahwin dengan anak Nabi, Nabi kahwin dengan anak Umar, Sayyidina Ali kahwin dengan anak Rasulullah, kan? Kemudian dia macam tu. Kemudian contohnya Nabi dapat hamba seorang namanya Maria Al-Qibtiyah, seorang namanya Shirin Al-Qibtiyah. Nabi ambil Allah SWT, Maria Al-Qibtiyah untuk jadi hamba dan jadi isteri Nabi SAW. Dan Sofia Nabi berikan kepada sahabat yang namanya Hasan bin Thabit. Kenapa? Sebab Nabi nak biar lahir daripada benih mereka ini zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Sebab takkan lahir anak-anak yang soleh atau zuriat yang soleh, yang solehah, kecuali daripada ibu dan ayah yang soleh-solehah. Macam tu Jadi anak yang soleh-solehah ni nanti akan menjadi pendukung kepada agama Islam. Itu lahirnya anak ni, Nabi akan tarbiyah. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi ulama, ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi orang kaya, berniaga. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf, sewaktu Nabi sampai ke Madinah, Nabi persaudarakan dia dengan Sa'id bin Rabi'. Sa'id bin Rabi' ni adalah businessman juga dekat Madinah. Jadi dia boleh bincang macam mana nak pecahkan monopoli ekonomi Yahudi di Madinah. Jadi sebab itu Nabi persaudarakan. Itu hikmah kenapa Allah SWT daripada anak-anak ini lahir anak-anak yang berjuang pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Okey. Dia berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, dan seorang yang bersemangat wajah dan berani terutama dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Khandaq ni, dia kan Madinah ni dibatasi ataupun dibentengi dengan satu parit yang dibina oleh Allah SWT, oleh Nabi SAW dan para sahabat, yang sejauh 6.5 km jauhnya, 6.5 km. Okey. Allahumma salli panjang dan setiap 1 kilometer itu 40 orang yang menggali, 40 orang yang menggali. Okey, kedalamannya tak dalam, dalamnya dalam 4 berapa meter je dalam tu. Tapi kalau kuda masuk dalam tu tak boleh naik lah. Sebab tanah yang digali tu dinaikkan di sebelah tentera Islam ni setinggi 1.8 meter. Lebih tinggi daripada saya lah. Saya 1.7, 1.68 dia 1.8. Maksudnya kalau kuda nak naik pun tak boleh, ada tembok. Kalau manusia nak naik pun susah. Tapi ada seorang Yahudi yang ketika itu dia daripada Bani Quraizah, datang dengan niat yang tidak baik lah. Datang dalam kawasan Islam lah, dengan niat yang tak baik. Sofia bin Abdul Muttalib lah yang menghabiskan riwayatnya. Sofia seorang je lah yang menamatkan riwayat dia. Jadi dia seorang yang sangat berani, seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat kuat. Walaupun dia seorang wanita, tapi dia adalah pejuang. Dia adalah pejuang. Okay. Dia juga adalah seorang tentera yang hebat. Makcik Nabi SAW. Kita ni, keluarga Nabi SAW ada yang memusuhi Nabi. Okay. Ada yang membantu Nabi. Okay. Ada yang memusuhi Nabi macam Abu Lahab. Kan, Abu Lahab
kemudian Allahumma salli Usman, makcik dia, isteri Abu Lahab, Ummu Jamil, kan, Ummu Jamil. Okey. Itu disebut tentang Allahumma salli Usman. Okey, Safiyah binti Abdul Muttalib. Okey, selesai insya-Allah. Dia pun antara orang yang awal masuk Islam. Islam di bumi Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Safiyah. Okey. Seterusnya, kita bincang tentang makcik Nabi SAW ataupun ibu saudara Nabi SAW yang namanya Atiqah. Sebenarnya ejaannya Atiqah. Ain ada koma atas dia A kan. T-I-Q-A-H. Atiqah. Atiq ni maksudnya unik. Atiq maksudnya pusaka, warisan. Atiq maksudnya antik. Tu Atiq. Jadi Atiqah ni perempuan yang unik lah, yang antik. Okey. Okey, itu nama. Kalau nak ambil nama anak, nama cucu sini boleh Atiqah. Okey. Nanti kita bincang ramai Dan ada juga tipu saya, Ustaz, dia kata, saya jumpa nama ni dalam buku Ustaz, dia kata. Macam mana je dalam bahasa Arab ni, saya tertarik dengan nama ni. Nama-nama ni. Antara yang dia tertarik adalah yang pernah dia orang tipu saya, tak silap saya, Nusaibah ke apa Nusaibah tak silap saya. So macam mana je Nusaibah? Okay. Saya pun ni lah ejakan Nusaibah macam mana. Dia ambil lah nama anak ni Nusaibah. Seterusnya insyaAllah. Jom. Okey. Nama sebenarnya adalah Atiqah binti Abdul Muttalib. Arwah tak pasti dia punya makam dia kat mana. Tapi Safiyah dengan Atiqah ni dia punya makam dia dekat Baqi'. Dia duduk sebelah-sebelah aje dekat Baqi'. Ada riwayat kata dia punya makam dia di Mesir. Tapi tak, pendapat yang kuat dan sahih adalah makamnya di Allah SWT, di Baqi'. Di Baqi'. Okey. Beliau merupakan ibu saudara Nabi SAW. Beliau memiliki keistimewaan iaitu boleh mentafsir mimpi dengan hebat. Dan itulah yang menyebabkan dia masuk Islam. Di kisah dia ada dengan suami dia kan yang sebelum ni, yang nama dia Sufyan kan. Okey, jadi dia bermimpi, dia ada kisah panjang lah tentang tu kan. Dan ini itulah menyebabkan dia masuk Islam. Masuk Islam. Okey. Dia adalah ibu kepada Ummu Salamah binti Ummu Salamah binti Abu binti Abu Umayyah lah. Okey. Jadi Atiqah ni dia berkahwin dengan Abu Umayyah. Dapat anak namanya Ummu Salamah, iaitu isteri Nabi SAW. Isteri Nabi SAW. Okey. Kita dah bincang Ummu Salamah kan. Okey. Ummu Salamah lah yang kematian suaminya, kemudian dia berdoa kan, ya Allah gantikan dengan kehilangan ni satu benda yang baik kan. Allah gantikan suaminya yang baik itu dengan sesuatu yang lebih baik dan terbaik, itu Rasulullah SAW kan. Okey, itu Atiqah. InsyaAllah Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, seterusnya kita masuk surat 124, Ummu Aiman. Okey. Nama sebenar Ummu Aiman ialah Barakah binti Tha'laba binti Amru. Tha'laba ni serigala. Orang dulu ni dia suka letak nama anak dia dengan nama yang menunjukkan ataupun mengisyaratkan kekuatan. Contohnya Al-Asad. Kemudian kita pernah dengar Al-Laith. Lam Yatha. Laith ni anak kepada Asad. Okey. An-Namira. Namira ni maksudnya harimau. Harimau betina. An-Namira. Okey. Kadang-kadang ada yang letakkan nama anak dia dengan Thuban, ular. Ada yang letakkan nama anak dia dengan Sakar, Qafra, burung sakar, burung yang makan bangkai itu, burung hiring. Okey. Ada yang macam-macam lah. Fursan, ada letak nama kuda. Okey.
Dia menunjukkan kekuatan. Okey. Jadi nama dia adalah Barakah binti Sa'labah binti bin Amru. Dia merupakan pengasuh Rasulullah SAW. Dia pengasuh ni maksudnya yang menjaga Nabi lah, yang menjaga Nabi SAW. Okey, baginda mewarisi Ummu Aiman daripada bapanya dan dimerdekakan. Jadi dia adalah hamba kepada Abdullah. Hamba kepada Abdullah. Okey. Nabi sering memanggilnya dengan perkataan Ummi. Ummi, ibuku. Sebab dia hanya sempat bersama ibu dia hanya berapa tahun? Hanya 2 tahun je kan? Hanya 2 tahun je. Ibu Nabi, pelihara Nabi ataupun jaga Nabi dan duduk bersama Nabi SAW. Yalah. Sebab lahir je, beberapa hari dia lahir, diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah bawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad sekarang ni jaraknya 86 km daripada Mekah. Dia dekat dengan Qarnul Manazil, tempat Miqat. Dia dekat juga dengan Taif. Kalau lagi Taif tu adalah kita lalu kawasan nama tempat tu. Sekarang ni kata dia tutup dah tempatnya. Nabi dibesarkan. Okay. Iaitu perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, 86 km daripada Mekah. Berarti bayangkanlah bagaimana Halimatus Sa'diyah, okey, Allahumma SWT, bagaimana Halimatus Sa'diyah ni boleh berjalan dengan unta yang kurus, kan? Sebab berlaku kemarau yang panjang di perkampungan Bani Bakar ni. Perkampungan Sa'ad bin Bakar ni. Jadi dengan unta yang kurus 86 km. Bawa pula anak dia Syaimah, bawa semua ni pergi cari anak yang nak disusukan di Mekah. Dan kita bincang detail tentang Halimatus Sa'diyah. Okey. Jadi dia sempat jumpa ibu dia 2 tahun je sebab Halimatus Sa'diyah jaga Rasulullah SAW 4 tahun ya, sampai umur 4 tahun. Sampai peristiwa pembelahan dada Nabi SAW oleh Malaikat Jibril. Oleh kerana kebimbangan Halimatus Sa'diyah dan suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza, ataupun nama gelarannya Abu Kabsah. Dia kata bawa baliklah, pulanglah Nabi SAW daripada ibu dia sebab risau keselamatan dia. Sebab baru je berlaku peristiwa yang besar ni. Nabi dibelah dadanya oleh seseorang yang ketika itu dia tak tahu siapa yang belah. Okay, rupanya Malaikat Jibril AS kan. Barulah Nabi SAW duduk dengan ibunya. Sempat 2 tahun duduk dengan ibunya meninggal. Nanti insyaAllah kalau ada kesempatan masa kita pergi umrah, kita pergi ziarah ibu Nabi SAW di mana? Di Abwa. Perjalanan daripada Madinah ke Mekah, tapi dia lebih dekat dengan Mekah. Ada riwayat sebut bahawa setelah balik daripada menziarahi makam bapanya di Madinah. Okay, sebab Nabi SAW sering tanya pada ibu dia, ibu, mana ayah? Kenapa saya tak pernah jumpa ayah? Lepas tu ibu dia beritahu bahawa ayah dia meninggal dan dikebumikan di Madinah. Kata, bila ibu nak bawa saya pergi kubur ayah? Setiap kali di akhirnya ibu Nabi SAW, Aminah, bawalah. Dalam perjalanan, ada riwayat kata dalam perjalanan dia meninggal dunia, tak sempat sampai ke Madinah. Di Abwa dia dah meninggal. Ada riwayat kata dia sempat sampai ke Madinah ziarah dan balik daripada menziarahi makam bapa Nabi SAW. Okay, makam bapa Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyid. Kemudian balik tu yang ibunya meninggal di Abwa, nama tempat. Lebih kurang Abwa ni lebih kurang 100 km daripada Mekah. 100 km daripada Mekah. Kalau Mekah Madinah 440 km. 440 km. Lebih kurang sama dengan Safa Marwah tadi, 440 meter. Ni 440 km. Hampir 500 km lah. Okey. InsyaAllah. Jadi dia memanggil dengan panggil ibuku dan mengatakan bahawa dia adalah sebahagian daripada ahli keluargaku. Okey.
Bila Abdullah bermusafir, Abdullah ni dia berniaga. Jadi bila ayah dia iaitu Abdul Muttalib atau Nabi SAW sering utus dia. Kalau macam nak pergi jumpa orang, dia akan utus Abdullah. Kalau ialah berniaga, dia akan utus Abdullah. Ada juga anak-anak lain Nabi, anak-anak Abdul Muttalib yang lain. Contohnya Abu Talib. Abu Talib pernah bawa Nabi SAW untuk berniaga ke Syam, tapi tak sampai kan. Dia bertemu dengan rahib agama Nasrani tu yang meminta dia untuk balik. Sebab dia kata kalau orang Yahudi tahu tentang Muhammad ni, dia akan bunuh. Jadi yang membawa barang dagangan dan berniaga adalah Abu Talib juga berniaga. Okay. Bila Abdullah sering bermusafir, sering tak ada di rumah atau meninggalkan isterinya Aminah, Ummu Aiman lah yang menemani Aminah. Ummu Aiman lah yang menemani Aminah. Dialah yang selalu menjaga Nabi SAW. Dialah selalu menggendong Nabi SAW. Dia selalu mendokong Nabi SAW kan. Itu sebabnya. Okay. Bila Nabi dewasa, Nabi merdekakan Ummu Aiman bukan lagi jadi hamba kepada keluarga Nabi SAW, tetapi menjadi sebahagian daripada ahli keluarga Nabi SAW. Okay. Ummu Aiman dia kahwin 2 kali. Yang pertama dia berkahwin dengan Ubaid bin Zaid namanya. Dapatlah Aiman. Jadi Ummu Aiman maksudnya mak kepada Aiman. Nama betul dia adalah Barakah binti Tha'labah. Okay. Perkahwinan keduanya selamanya Ubaid bin Zaid ni meninggal dunia. Nabi kahwinkan pula Ummu Aiman ni dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Nampak Nabi pentingkan perkahwinan ni. Sebab itu saya pesan sangat. Ibu-ibu yang ada kat sini kan, kalau nak kahwinkan anak ni tolong cek suami bakal menantunya tu. Pertama cek solat je insya-Allah. Kalau solat insya-Allah. Solat itu yang paling penting. Kalau solat pun hanyut, solat pun ni berarti akan ada masalah lah dari rumah tangga, pendidikan anak-anak, cucu semua kan. Sebab kita takut sekarang ni, kita serahkan anak kita yang kita tatang bagi minyak yang penuh daripada ni Allah SWT daripada kecil kita nak dia ni mendoakan kita kan. Kita nak dia lah yang bantu kita untuk nanti di syurga Allah SWT. Kita nak doa dia kan selama ni kita meninggal dunia. Tapi anak itu kadang-kadang ada yang sampai kita dengar berita dan seumpamanya apa, kita ada yang suami melacurkan isterinya sebab nak bayar hutang. Kan? Mak dia jaga macam apa. Kan? Bila petang je risau mana tak balik ni, telefon kat mana. Kadang-kadang ada yang ayah pergi jemput sebab takut dia apa-apa kan. Dia serahkan kepada seorang lelaki namanya suami tak bertanggungjawab pula. Dia yang banyak hutang, dia jual isterinya, lacurkan isterinya untuk bayar hutang kan. Na'udzubillah min zalik, jangan takut kita. Ataupun Allahumma SWT ada yang baru-baru ni terlihat walaupun kahwin dengan polis kan. Tak tahu, Allah alam. Kan kena tembak lah umpamanya kan. Kita harap polis tu jagalah anak kita kan. Tapi Allah alam, mungkin ya, yang pentingnya solat. Kalau solat insya-Allah. Solat. Jadi pilih menantu tak kaya tak apa. Yang penting solat. Yang penting solat. Okey, insya-Allah. Tu. Baru ni dia tengok yang isteri dia jururawat dibunuh oleh suami dia, tikam pisau dekat dada dia kan. Lepas tu dia balut dengan selimut tebal sebab dah berlumuran darah kan. Allahumma salli kita tak tahu. Sebab itu nak serahkan anak kita ni kena jaga, kena sungguh-sungguh. Jangan sampai didera, dipukul. Kita pun tak nak pukul anak kita. Dia pukul anak isteri dia, anak kita sampai tu na'udzubillah min zalik. Jangan berlaku. Carikan suami yang terbaik. Sebab itu Nabi SAW, Ummu Aiman, dicarikan suami yang baik. Itu Zaid bin Harithah. Dan dapatlah anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Okay. Siapa Usamah bin Zaid ni? Masya Allah. Usamah bin Zaid ni adalah panglima tentera termuda dalam peperangan menentang Rom, membebaskan wilayah di Syam itu daripada cengkaman Rom. Kan? 18 tahun jadi panglima tentera dah.
Itu yang kita bincang sebelum ni kan. Tentera-tentera Islam yang lain rasa macam kurang confident bila Usamah bin Zaid Nabi angkat dia sebagai panglima tentera kan. Umur dia dah muda lagi, 18 tahun dah jadi panglima tentera kan. Kemudian Allahumma SWT, bila Nabi wafat kan, Abu Bakar menyusul kumpulan tentera tu, dan mereka minta pada Abu Bakar tolong tukar panglima tentera ni sebab kami tak confident Usamah muda lagi, muda sangat kan. Bagilah siapa, Omar ke, Khalid bin Walid ke kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, aku takkan ubah apa yang telah Nabi putuskan. Jadi teruskan perjalanan. Dengan strategi, dengan kepintaran, dengan hebatnya Usamah bin Zaid ni, peperangan tu berlangsung dalam masa yang singkat dan memberikan kemenangan kepada Islam dan tak ada seorang pun yang mati syahid. Barulah lepas perang, barulah mereka confident, barulah mereka hebat strategi Usamah bin Zaid ni. Siapa Usamah bin Zaid ni? Dia adalah anak yang lahir daripada Ummu Aiman dan suaminya Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi SAW. Okey, insyaAllah. Seterusnya. Selesai Ummu Aiman. Okay. Seterusnya. Ustaz, Ummu Aiman ni berkulit hitam Ustaz. Macam mana? Ummu Aiman ni wanita berkulit hitam Tak silap saya, nanti kalau saya apa-apa saya rujuk. Kalau tak silap saya. InsyaAllah saya dah baca lah. Yalah. Memang di kalangan hamba, kalau hamba ni di kalangan Habsyah ni, orang-orang Habsyah. Banyak hamba, Bilal bin Rabah kan. Jadi kemungkinan, wallahu a'lam, saya tak pasti. Tapi kalau macam Maria Al-Qibtiyah tu, yang Syirik Al-Qibtiyah tak. Dia ni, sebab dia orang Mesir. Dia orang Mesir. Okey. InsyaAllah. Okey, tak apa. Ummu Aiman. Okey. Nak tak nama gelaran boleh lah. Macam Amira, Abu Amira, anak siapa nama anak pertama? Letakkan nama Ummu siapa? Kan ini tak? Boleh InsyaAllah. Ummu siapa? Anak saya. Nur Ain. Ummu Ain. Oh, insyaAllah. Boleh. Ummu Ain kan. Okey, gelaran kan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, macam Sayyidina Umar, anak nama Hafsah kan. Kan Abu Hafsin gelarannya, Abu Hafsah. Okay. Nabi anaknya Al-Qasim, gelaran Nabi adalah Abu Qasim. Abu Qasim. Okey. Jom selesai insya-Allah. Jom kita masuk tentang Halimatus Sa'diyah. Walaupun kita dah bincang, dah banyak kali kita bincang, tapi kita ambil sikit biodata dia, atau biografi dia. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan Nabi SAW. Okay. Nama sebenarnya adalah Halimah binti Abu Zu'aib atau Abdullah bin Harith. Maksudnya Abu Zu'aib ataupun Abdullah bin Harith. Bukan atau Abdullah bin Harith nama Halimah tak. Halimah ni nama dia lah, binti Abu Zu'aib ataupun Abdullah bin Harith. Okay. Beliau merupakan ibu susuan Nabi SAW. Anak-anak Halimah yang sama-sama menyusukan Nabi SAW adalah Abdullah bin Harith, kemudian Hanisa binti Harith, Syaima binti Harith, kan itu ada okey, 3 orang kan. Yang ibu yang saudara susuan Nabi SAW ramai, cuma ini anak kepada Halimatus Sa'diyah. Okey, kalau kita lihat pertama sekali dia Halimatus Sa'diyah ni yang terakhir, yang paling panjang yang menyusukan Nabi SAW. Yang pertama sekali yang menyusukan Nabi adalah ibunya. Dalam riwayat sebut 3 hari ibu Nabi SAW menyusukan Nabi SAW. Jadi tertolaklah dakwaan kata ibu Nabi ni tak ada susu, sebab itu diserahkan kepada orang lain untuk menyusukan Nabi SAW. Tak. Sebenarnya ada beberapa peristiwa, ni sebagai info pada kita lah. Kenapa orang-orang Mekah ni dia menyerahkan anak-anak mereka yang baru lahir ini ke perkampungan Bani Sa'ad, wanita-wanita Bani Sa'ad, As-Sa'diyah tu kan, untuk disusukan. Pertama sekali di Mekah ketika tu berlaku satu wabak. Wabak penyakit lah yang boleh membawa kepada kematian. Jadi anak-anak yang baru lahir ni dia tak ada antibody yang kuat.
Antibody yang kuat. Okey, jadi dibimbangi anak-anak yang bawah lahir ni akan terjangkit dengan wabak penyakit tu dan menyebabkan kematian. Sebab itulah dibawa keluar daripada bumi Mekah, pergi ke perkampungan Bani Sa'ad yang kita tahu Taif kan sejuk kan. Okey, yang udaranya bersih, sebab itu kebanyakan orang-orang Mekah akan memberikan kepada wanita-wanita As-Sa'diyah daripada Bani Sa'ad ini untuk menyusukan anak mereka. Bukan Nabi SAW seorang, ramai, semua. Lepas tu Sayyidina Hamzah pun sama juga. Sayyidina Hamzah juga, pakcik Nabi SAW pernah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Pernah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Nanti disebut Okey, yang kedua sebenarnya tujuan orang-orang Mekah selain daripada wabak penyakit tu, yang kedua tadilah, yang kedua dia nak udara yang lebih bersih, persekitaran yang bersih. Okey. Yang kedua adalah dia nak bina jati diri anak-anak ni. Kalau duduk di Mekah dengan bandar, kota, kan mungkin terpengaruh dengan benda-benda yang jadi dihantar ke luar Mekah untuk dihidup dengan budaya yang baik, budaya yang baik. Dan di situlah sebenarnya latihan kepada Nabi SAW dan anak-anak orang Mekah yang dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad, mereka hidup dalam kesusahan supaya mereka ni ada jati diri, mereka ni ada semangat kental, kekuatan, dalaman. Dan mereka juga belajar bagaimana nak menternak kambing, bagaimana nak bertani, Okey. Itulah sebenarnya hikmah yang besar kenapa Nabi SAW diberikan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. Bukan dekat-dekat. Kalau kita ikutnya, hantarlah dekat je lah kan. Macam kalau kita kan, kita kerja, anak kita kan hantar kat nursery. Nursery tu adalah dekat tepi-tepi rumah je kan. Ataupun hantar kat rumah kakak, suruh kakak jaga kan. Kakak susukan. Kadang-kadang hantar kat rumah siapa. Ni yang paling teruk hantar rumah mak lah. Janganlah bagi mak nak rehat. Mak nak beribadah, nak tambah lama ibadah, suruh jaga cucu pula. Jangan. Okey. Mak dah jaga kita letih dah, penat dah. Kan? Tiba-tiba suruh jaga cucu pula. Bagilah mak rehat. Bagilah mak dengan ayah tu jadi pengantin baru. Nak pergi umrah berdua-dua kan. Ini tak, macam mana nak pergi umrah, jaga cucu. Jangan tukar-tukar. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, yang kedua adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman juga menyusukan Nabi SAW sebenarnya. Cuma hanya beberapa ketika je. Tak disebutlah Ummu Aiman ni sebagai ibu susuan Nabi SAW. Dia pengasuh, tapi dia dalam riwayat disebut bahawa Ummu Aiman juga menyusukan Nabi SAW. Okey. Yang ketiga adalah Thuwaibah. Ni hamba yang dimiliki oleh Abu Lahab. Nenek suka rela jaga cucu, tu tak apalah. Kalau suka rela jaga cucu okey. Kan bosan tak ada orang kan. Kat rumah seorang-orangnya dia main dengan cucu kan. Tu tak apalah, suka rela. Ni jangan mak jangan ni. Lepas tu yang anak, kalau mak jaga cucu, janganlah free of charge. Kalau dia hantar kat nursery kena bayar 300-400, bagilah kat mak. Mak duit gocek sikit, mak jaga kan. Kan mak dah pencen, dah tak ada ni, dah tak ada kerja kan. Semua pendapatan pun dah tak ada. Jadi kita lah dengan duit sepatutnya bayar kat nursery tu, bagilah kat mak. Tapi jangan cakap mak ni duit nursery tau mak. Duit upau kan. Ni hadiah mak, hadiah. Okay. Tu insya-Allah mak kita pun happy kan. Mak kita pun happy. Tu insya-Allah. Okey. Kita bukan memberikan dia untuk jaga anak kita insya-Allah. Okey. Thuwaibah adalah hamba Abu Lahab kan. Bila Thuwaibah bawa berita gembira dengan lahirnya Nabi SAW kepada Abu Lahab, dia kata, Tuan dapat anak saudara lelaki. Gembira dia. Jadi terus mendahikakan Thuwaibah, dan Thuwaibah, Abu Lahab minta pada Thuwaibah untuk susukan Nabi SAW. Jadi menyusulah dengan Thuwaibah. Dan selepas itu barulah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Okey. InsyaAllah. Okey, seterusnya Syaimak. Ini last Nanti kita bincang pada Jumanah binti Abi Talib, Ummu Ayyub Al-Ansariyah. Okey, kita bincang itu. Syaimak ni
Nama sebenarnya adalah Syaimak binti Haris bin Abdul Uzza bin Rifa'ah. Syaimak. Okey. Beliau adalah adik-beradik susuan dengan Nabi SAW. Semasa kecil dia merupakan teman sepermainan Nabi SAW dan sering menyanyikan untuk Nabi. Apa doa penyanyinya? Nyanyinya dalam bentuk doa sebenarnya. Doa dia adalah, wahai Tuhanku, jagalah dia sehingga kami melihat dia tumbuh besar dewasa. Ya Allah, jagalah dia sehingga kami dapat melihat dia menjadi pemimpin kaumnya. Dan ya Allah, jagalah dia dan cegahlah dia daripada orang yang memusuhinya. Ya Allah, berilah kemuliaan kepadanya selamanya. Itulah. Kalau kita dodoikan kan, dodoikan anak kan, Allahumma salli alaihi kita macam-macam lagu kita bawa kan. Paling biasa selawat lah. Selawat sallallahu ala Muhammad. Selawat kan. Kalau tak pun lagu lagu apa okay. Tak tahu lagu apa. Tapi Syaimak ni sering menyanyikan Nabi SAW dan mendodoikan Nabi SAW dengan doa. Doa dia, ya Allah jagalah dia sehingga kami melihatnya tumbuh dewasa. Ya Allah jagalah dia sehingga kami dapat melihatnya menjadi pemimpin kaumnya. Ya Allah jagalah dia dan cegahlah dia daripada orang-orang yang memusuhinya. Ya Allah berikanlah kemuliaan kepadanya selamanya. Itu je yang dinyanyikan oleh Syaimak kepada Nabi SAW. Dan sebab keberkatan doa Syaimak ni, ya, semua apa yang diminta tu dapat dilihat. Nabi membesar dewasa, kemudian Nabi menjadi pemimpin kepada kaum ya. Kemudian Nabi terpelihara daripada segala cubaan, hasad dengki musuh-musuh Nabi. Kemudian Allah berikan kemuliaan kepada Nabi SAW sehingga menjadi seorang Rasul Allah. Rasul Allah. Itulah Syaimak, Syaimak binti Al-Harith. Okay. Dulu dudukkan dengan syahadah. Okey, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Ada dulu kan lagu-lagu Melayu ada buai laju-laju sampai pokok sena kan. Apa dalam baju? Apa nama? Apa dalam baju pula? Untuk bunga Cina. Ada bunga apa ke? Ada bunga Sekuntum bunga Cina. Sekuntum bunga Cina. Oh, kawan. Bunga Cina. Buai laju-laju sampai pucuk atap. Laju sangat buai tu sampai pucuk atap tu. Belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Tu doa juga tu. Tapi dia pembayang tak sesuai. Kenapa buai laju-laju sampai cucuk sampai apa? Cucuk atap, ujung atap. Okey, tak apa insya-Allah. Itu buai tu laju tinggi. Oh, buai tinggi-tinggi. Buai tu tinggi lah cucuk atap tu kan sampai cucuk atap. Buai laju-laju tapi dia buat sampai cucuk atap tu kerana cucuk atap tu kan tinggi. Oh. Jadi lajulah buai tu. Saya ada pengalaman. Bukan pengalaman saya lah, makcik saya. Kalau cerita dengan dia gelak. Makcik saya tua lebih kurang salah lirik Ustaz. Okay. Allah SWT makcik saya tua 5 tahun daripada saya. Mak usul saya lah. Dulu masa kan nak pergi kenduri, dia tak nak diam nangis. Jadi mak saya lah yang buaikan dia. Makin dibuai makin nangis. Jadi makin buang makin nangis, makin laju nangis. Sampai putus tali buai tu, terpelosok masuk bawah almari. Jadi kalau kita dengan dia mesti gelak. Yalah, dulu kuat nangis kan. Okey, ya, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Hari ni kita bincang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ada berapa semua saya tak kira. Selalu Kak Zina dan selalu kita kan. Okay. Hari ni 7 lah Ustaz kan sampai Syaimah tu. Ini 7. Kalau ikut semua sampai Nusaibah. Sampai Nusaibah ada berapa? 6. Okey, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sekarang itu pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua dan alhamdulillah kita dapat dengar sahabat-sahabat wanita Nabi SAW yang berjaya, yang banyak membantu Nabi SAW, banyak mendukung Nabi SAW.
InsyaAllah mudah-mudahan jadi apa, inspirasi pada kita, jadi motivasi pada kita untuk kita nak didik anak-anak kita ni biar jadi macam sahabat dan sahabiat Nabi SAW, insyaAllah. Samping tu kita jangan lupa doakan saudara mara kita dan para mujahidin yang sedang diuji oleh Allah SWT, sedang berperang dengan musuh-musuh Allah di Palestin, di Gaza. Mudah-mudahan Allah berikan bantuan, Allah kurniakan pahala syahid pada mereka-mereka yang gugur syahid, dan kemudian Allah beri kemenangan kepada mereka. Itu yang paling penting. Allah beri kemenangan kepada kita, insyaAllah. Okey, cukup sekali tu yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu atas kejahilan dan lemahnya manusia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Hari ini 6 orang sahabat yang dapat kita bincangkan, saya terangkan wanita dikelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit tambah ilmu hari ini, masya-Allah. Pahaman, pengetahuan, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sikit bahan kuliah hari ini. Petang ni kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran 5.15 petang. Kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin, penulis buku hadis-hadis sahih terbukti masa kini di pukul 8 malam, dan kita tiada kuliah isyak hari ini. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya, maka Allah akan tambahkan kefahamannya dalam urusan agama. InsyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.